Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Herman bin Ahmad, berumur 18 tahun dan berasal dari Matu Sarawak. Saya menerima pendidikan peringkat rendah di Sekolah Kebangsaan Beruan Mapal Matu Sarawak dan berjaya memperoleh keputusan 5A dalam UPSR. Kemudian, saya meneruskan pembelajaran ke Maktab Rendah Sains Semara MRSM Mukah dari tahun 2015 sehingga 2019. Semasa berada di MRSM, saya berjaya mendapat keputusan 9A 1C untuk pentaksiran tingkatan 3 dan 5A 3B 1C untuk Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Di akhir pengajian saya di MRSM, saya berjaya memperoleh sijil garurasi menengah atas kelas pertama dengan timbunan purata nilaian grade 3.59. Saya merupakan seorang yang fasih dalam 3 bahasa. Bahasa Melayu, apa khabar? Bahasa Inggeris, how are you? Dan bahasa Iban, nama berita deh. Di samping itu, saya juga mahir menggunakan Microsoft Word, Microsoft Excel dan Microsoft PowerPoint. Pada tahun 2017, saya telah menerima anugerah Markah Terbaik Kurikulum bagi pelajaran tingkatan 3. Manakala pada tahun 2019, saya telah menerima anugerah khas Pemimpin Muda kategori lelaki. Semasa berada di MRSM Mukah dahulu, saya merupakan seorang pelajar yang bergiat aktif dalam bidang kurikulum. Saya merupakan seorang Presiden Badan Wakil Pelajar BWP bagi sesi 2018-2019. Selain itu, saya juga telah melibatkan diri dalam pertandingan pidato peringkat kebangsaan di MRSM Tun Dr. Ismail Johor dan mendapat tempat ketiga. Tambahan pula, saya juga telah menyertai aktiviti Convention Kepimpinan Homeroom di MRSM Tun Gafar Bawang Melaka. Dalam masa yang sama, saya juga pernah menjadi fasilitator untuk beberapa program khidmat masyarakat yang dianjurkan oleh MRSM Mukah. Antaranya ialah program khidmat masyarakat Mutiara Matu dan kem kepimpinan Integriti Sarawak Champion. Saya juga seorang yang bergiat aktif dalam bidang keusahawanan dan pernah menyertai kursus pembudayaan keusahawanan peringkat MRSM Borneo di Kuching, Sarawak. Saya merupakan seorang yang komited terhadap kerja dan tugas, seorang yang mempunyai ciri-ciri kepimpinan, seorang yang mudah belajar sesuatu yang baru dan seorang yang berdisiplin dan menepati masa. Anda boleh menghubungi saya melalui kenyataan yang berikut. Sejak kebelakangan ini, kita digemparkan dengan berita 3 orang gadis meninggal dunia akibat tertidur di dalam kereta. Sudah banyak kes kematian dilaporkan berpunca daripada tertidur di dalam kereta ataupun lemas akibat terhirup gas karbon monoksida. Bagi kes bayi dan kanak-kanak, sebanyak 2 kes setiap tahun dilaporkan pada tahun 2018, 2019 dan 2020. Manakala, bagi kes dewasa, sebanyak 4 kes dilaporkan pada tahun 2020 dan pada tahun 2018 dan 2019 masing-masing mencatatkan sebanyak 2 kes. Walaupun bilangan kes tidak menunjukkan jumlah yang besar, namun ia melibatkan nyawa seseorang. Bagi kes bayi dan kanak-kanak, banyakkan mangsa ditinggalkan akibat kecuaian dan kelalaian ibu bapa dan penjaga. Hal ini terjadi disebabkan ibu bapa sibuk dengan kerja dan menghadiri mesyuarat di luar sehingga mereka terlupa akan anaknya yang berada di dalam kereta. Dari itu, punca utama kematian di dalam kereta adalah disebabkan kegagalan sistem exhaust. Hal ini akan mengurangkan tahap oksigen dan ia akan meningkatkan paras karbon monoksida yang boleh menyebabkan seseorang itu sesak nafas dan lemas. Jika seseorang itu tertidur di dalam kereta, pastinya tanpa disedari ia boleh mengundang kematian dalam masa kurang 1 jam. Memandangkan kes ini adalah satu isu yang serius, kerajaan telah mengambil beberapa langkah untuk menangani isu ini. Antaranya ialah kementerian telah bekerjasama dengan beberapa agensi yang berkaitan untuk melaksanakan kempen-kempen kesedaran awam bagi menangani isu ini. Selain itu, ibu bapa perlulah meletak beg keperluan anak-anak di tempat duduk hadapan sebagai peringatan bahawa anak-anak mereka ada di dalam kereta.
Bagi kes orang dewasa pula, orang dewasa tidak digalakkan untuk tidur di dalam kereta dengan keadaan enjin yang terpasang. Walaupun tertidur dengan keadaan tikar yang terbuka, karbon monoksida tetap boleh terkumpul di dalam kereta dan akan menyebabkan penurunan kadar oksigen di dalam darah. Seterusnya, sentiasa membuat pemeriksaan kereta untuk memastikan enjin dalam keadaan yang baik dan tidak bocor. Juga memainkan peranan yang penting dengan melaporkan kepada orang ramai sekiranya mereka terlihat sesiapa tertidur di dalam kereta. Akhir kata, marilah kita bersama-sama membendung tabiat tidur di dalam kereta dan sentiasa peka dengan risiko keselamatan anak-anak kita. Masyarakat tidak boleh menghukum dan memberikan pandangan negatif terhadap ibu bapa yang terlupa akan anak-anaknya. Malah, masyarakat sepatutnya membantu dengan mengejutkan mereka yang tertidur ataupun membuat laporan. Malaysia telah keluar dengan slogan "Kita Jaga Kita" sepanjang pandemik COVID-19. Kami rasa slogan ini susah digunakan dalam isu ini. Dalam pada masa yang sama, dapat melahirkan masyarakat Malaysia yang prihatin. Tinggalkanlah amalan yang boleh menghilangkan nyawa dan marilah kita bersama-sama mengejutkan mereka yang tidur di dalam kereta. Sekian. Terima kasih. Jangan macam tu. Kejap macam dekat sangat. Alamak, kenapa? Budak keluar. Duduk. Baru 1 saat. Boleh. Sejak kebelakangan ini, manakala bagi kes dewasa, sebanyak 4 kes dilaporkan pada tahun 2020 dan sekarang ke? Kes bayi dan kanak-kanak bagi kes bayi dan kanak-kanak kejadiannya. selain itu, ibu bapa pun. Akhir kata, marilah kita sama-sama berusaha membendung tabiat suka bukan suka tidur. Dah, jangan senyum lama. Ni kan memerang tau.